وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. نعم، InsyaAllah kita menyambung kembali pembacaan kita pada kitab Fiqh Manhaji jilid yang ke-7, iaitu menyambung kepada bab al-luqtah. Luqtah, kita baca bab luqtah, barang-barang yang dijumpai, hukum barang-barang yang kita jumpa. Jadi hari ini sambung muka surat 1590 tentang iaitu kehilangan haiwan dan juga bukan haiwan. Maknanya luqtah ni, tuan-tuan, luqtah ni kadang-kadang dia adalah haiwan lah, hidupan. Hidupan di sini, haiwan di sini diitlakkan kepada binatang lah. Bukan hidupan manusia. Sebab kalau manusia, perjumpaan manusia, orang panggil laqit, dia tak panggil luqtah, dia panggil laqit. Ada bab khusus, bab bila kita jumpa manusia yang hilang, orang gila, bayi, waktu dipanggil laqit. Kalau barang ni dipanggil luqtah. Bab laqit, bab orang akan dibincangkan dalam bab dia. Ni luqtah ni maknanya bab barang, bila kita jumpa barang. Jadi barang itu dibahagi pada dua. Pertama haiwan, yang kedua bukan haiwan. InsyaAllah hari ini kita bincang tentang penemuan haiwan, bahagian yang pertama. Bismillah, insyaAllah. Mari baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kehilangan haiwan dan bukan haiwan. Antara perkara-perkara yang hilang, ada berupa haiwan dan ada yang bukan haiwan. Pertama, haiwan. Bagi haiwan yang boleh mempertahankan diri daripada haiwan buas yang kecil kerana kekuatannya seperti kuda dan unta, atau kerana kelajuannya seperti rusa dan arnab. Jika haiwan ini ditemui di padang pasir, ia tidak harus diambil. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu menyebut bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang unta yang hilang. Baginda bersabda, "Ma laka wa laha, da'ha, inna ma'aha hizaaha wa siqaaha, turidul ma'a wa ta'kulu sajar hatta yajidaha rabbuha." Apa kena-mengena engkau dengannya? Biarkannya, kerana sesungguhnya ia ada tapak kakinya untuk menetasi padang pasir dan bekas minumannya sendiri untuk bertahan beberapa hari. Ia boleh mencari air dan memakan pupuk sehingga ditemui tuannya. Kitab hadis Sahih Bukhari. Okey. Yang pertama sekali yang kita jumpa ni, tuan-tuan, kadang-kadang yang kita jumpa ni haiwan itu iaitu yang pertama dia kategorikan pula haiwan ya. Jadi haiwan ni ada jenis dia adalah jenis dia panggil al-hayawan al-mumtani. Mumtani ni, tuan-tuan, maknanya ada haiwan yang dia boleh mempertahankan dirinya sendiri. Ni spesies. Jadi haiwan ni haiwan lah. Tapi ada haiwan ni jenis dia boleh hidup, kita elok je, kita jumpa. Tapi haiwan tu haiwan yang dia boleh menjaga diri dia lah. Dia boleh lari, dia ada kekuatan. Dia ada haiwan yang kita jumpa ni haiwan jenis gitu. Jadi dia kata haiwan yang boleh mempertahankan diri daripada haiwan-haiwan buas yang kecil.
Kenapa dia kata haiwan buah yang kecil? Maknanya kalau haiwan buah yang besar tu standard lah. Benda-benda pun boleh ditangkap. Jangan kata haiwan, manusia pun boleh higat lah. Kalau rimau besar. Jadi ni binatang yang dia ni kalau berhadapan dengan binatang-binatang buas tapi yang tak berskala besar, yang kecil, dia masih lagi boleh mempertahankan diri dia. Ini kita cerita haiwan hilang tuan-tuan, jangan salah faham pula. Jangan kita kata kita jumpa, kalau begitu tak boleh tangkap binatang lah. Boleh. Binatang yang tidak punya tuan, tak apa. Ini sebab tu cerita ni, cerita binatang yang ada tuan dah tapi hilang. Maksudnya kita tahu ni milik orang tapi terbiar. Tapi kalau kita pergi ke satu tempat memburu binatang ni, ni tak apa, tak tunggulah. Mana ada orang buru binatang dia kena elan setahun. Tak payah. Ini cerita yang kita dapat kenal pasti ni orang punya ni. Nak ambil ke tak ambil? Tu soalan dia. Nak jumpa binatang yang mumtanik, seperti dia kata seperti usa, arnab. Jumpa usa di kawasan yang gini, kawasan bandar ni, memang confirm orang tak? Mari mana? Jadi nak ambil ke tak nak ambil? Itu hukum dia. Tapi pergi buru usa dalam hutan, yang tu confirm dah. Yang umum lah, yang awam, yang milkullah, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu masuk dalam bab buru. Siapa buru dia dapat. Ni yang jenis perlu diiklankan sebab ada ciri-ciri dia tu milik orang lain. Tapi apabila haiwan tu spesies dia spesies yang boleh menahan diri dia, mengawal diri dia daripada serangan musuh-musuh lain kerana kekuatannya. Kalau kuat ni macam kuda, dia macam kuda dengan unta, nampak terbiar, lock je lah kalau kuda dengan unta. Ataupun binatang yang ada kekuatan kelajuan seperti arnab dan juga usa. Ni tak apa, orang nanti tuang dia cari, gitu. Kalau kita lembu lah. Tapi lembu ni tengok nanti dia letak dalam ciri-ciri apa, mumtani atau ghairu mumtani. Kalau jumpa lembu ni nak kena igat ke tak? Dia duduk dalam kategori sebab dia bahagi haiwan itu kepada dua jenis. Jadi jika haiwan ini ditemui di padang pasir, ia tak harus diambil. Kalau tuan jumpa arnab, jumpa usa, tahu dah ni hak orang ni, tapi boleh ambil tak? Takut dia lapar, takut dia apa. Dia sebenarnya nak tunaikan hak haiwan, sebab haiwan ni pun hidupan. Ada binatang yang kalau kita lock, kucing apa, kalau kita lock, mati dia, tuan-tuan. Tu je sebenarnya, bukan masalah pemilikan suku. Tapi ada binatang yang kita lock, jumpa tak? Lock, kalau lock ni mati. Jadi kita ni ada hukuk, hak dengan manusia, hak dengan Allah Ta'ala. Kita ada hak dengan hidupan. Sebab tu mana boleh bunuh haiwan gitu saja. Tak boleh bunuh kucing, tak boleh. Siapa tak boleh bunuh kucing? Kucing kan binatang, dah hak hidupan. Jadi kalau jumpa di padang pasir, dia kata ia tak boleh diambil. Jadi dikuatkan dengan hadis tadilah, hadis yang menyebut bahawa Rasulullah pernah ditanya tentang unta yang hilang. Maka Nabi kata apa? Malaka walaha, apa kena mengena engkau dengannya? Nampak? Nabi kata, sahabat tu, ya Rasulullah, ada satu unta orang punya tu, nampak? Nak pergi ambil ke? Malaka walaha, apa kena mengena? Biarkan dia, kerana sesungguhnya ia ada tapak kakinya untuk merentasi padang pasir, dan dia ada bekas minuman di bahagian bonggolnya yang boleh menahan air beberapa hari, dan ia boleh mencari air, memakan pokok sehingga ditemui tuannya. Ini maksudnya menunjukkan kalau ada spesies haiwan yang dia boleh hidup sendiri, tidak terancam, hukum ni kita lock saja, tak payah ambil. Itu kalau jumpa di mafazah ni padang pasir, tuan-tuan. Jumpa di padang pasir, di kawasan luar lah, kawasan lapang. Taib. Lagi
Seterusnya. Maksudnya ia mampu menempuh padang pasir kerana tapak kakinya kuat. Ia juga mempunyai bogor yang berisi air yang mencukupi untuk perjalanannya beberapa hari. Mungkin sepanjang tempoh itu pemiliknya akan menemuinya. Selain itu, hadis ini juga merangkumi haiwan-haiwan lain yang mampu mempertahankan diri daripada musuh. Para ulama menafsirkan larangan mengambil dalam hadis di atas ialah larangan mengambil untuk dimiliki. Juga dilarang mengambil dalam keadaan terdapat kemungkinan besar pemiliknya akan menemuinya semula. Ini kerana pada kebiasaannya pemilik unta atau binatang-binatang lain akan membiarkan haiwan-haiwan padang pasir tanpa dijaga. Ini bermakna pada kebiasaannya ia tidak dikira sebagai haiwan yang hilang. Oleh itu ia tidak sepatutnya diambil. Atas dasar ini para ulama membenarkan haiwan yang hilang diambil untuk dijaga dan bukan untuk dimiliki ketika keadaan dirasakan selamat. Maksudnya pemungut boleh mengambil untuk menjaganya bagi pihak pemilik dan bukan untuk memilikinya, walaupun setelah mengumumkannya selama tempoh yang diletakkan. Jika haiwan ini ditemui di bandar atau kampung, ia boleh diambil kerana keadaannya berbeza berbanding di padang pasir. Okey, sekejap Haji. Yang atas tadi, maknanya bila jumpa haiwan yang spesies pertama, haiwan yang dia boleh jaga dirinya sendiri pasal dia ada kekuatan, kuat dia ataupun dia ada kelajuan, jumpa di mana? Pertama ni jumpa di padang pasir, mana jumpa tempat yang luas lah. Tempat yang di sana biasanya ada binatang-binatang buah, dan tak ada orang, tidak ada manusia. Hukum dia ketika ini, dia kata hukum dia tak boleh ambil. Kalau kesian, kalau nak ambil, hukum dia harus, tapi bukan tujuan pemilikan. Sebab luqtah ni kan, kalau kita ambil barang kita yang hilang, boleh jadi milik kita dengan syarat dhaman. Tapi dalam bab haiwan yang seperti tadi arnab, usa, jumpa di kawasan lapang, maknanya nak cerita ni dia adalah milik orang, ada tanda-tanda milik orang. Kita masuk lautan, kita pergi buru, tu cerita lain. Ni cerita ada tanda-tanda ciri-ciri dia ni hak orang, ada bertuang. Hukum dia tak payah ambil. Atau kalau kita rasa amanah, kita ambil tujuan untuk jaga bagi pihak tuan dia, itu je. Tapi kok mana pun pasti tak akan dapat dimiliki, tak boleh dimiliki. Mesti ke jaga je, jaga. Last kali sebab tak ada tuan juga kena serah ke Baitul Mal. Tolong jaga bagi tuan dia, takut dia tak boleh makan ke, tak boleh apa ke. Itu je. Hak itu je yang kita tunaikan. Sebab tu dia kata walaupun dia setelah dia mengumumkannya selama tempoh setahun yang kita gabung, setahun dia umum, siapa hilang unta, tetap dia tidak boleh miliki. Kalau spesies haiwan tu spesies yang pertama ni yang kita cerita ni, maknanya spesies haiwan yang dia boleh jaga diri dia, jumpa di padang pasir, jumpa di tempat umum lah. Yang kedua sekarang ni nak masuk tuan-tuan, haiwan yang sama, unta contohnya, tapi jumpa di bandar, jumpa di kampung. Dia beza jumpa pada pasir tempat tak ada orang, biarlah. Bandar kampung ni tempat ada orang, tu beza. Jumpa unta ni sini, main sini. Ni tempat bandar. Apa tempat bandar ni bahaya, tak sama macam tempat di padang pasir. Sebab bandar ni ramai orang. Bila ramai orang, unta ni biasa tak tahan lama. Sekejap lagi buat korban, dekat korban dah ni. Maknanya orang ni, sifat orang ni, mungkin dia ni selamat boleh jaga diri dia daripada harimau, tapi dia tak boleh jaga diri daripada orang. Pasal orang ada tu lah, orang akan ambil dia. Kita takut bila orang ambil, kesian ke tuang dia. Sebab tu hukum jadi berbeza. Padang pasir tak ada orang, biarlah dia hidup. Tapi kalau di kampung, di padang di kampung, apa hukum dia? Ia boleh. Jika haiwan ditemui di bandar atau kampung, ia boleh diambil kerana keadaannya berbeza berbanding di padang pasir. Ini kerana manusia biasanya tidak melepaskannya di tengah kampung atau bandar supaya ia mencari makan bersendirian. Selain itu, di kawasan seperti ini terdapat ramai orang dan keselamatan haiwan
haiwan ini tidak dapat dipastikan, berbeza dengan padang pasir kerana tidak ramai yang melalainya. Perkara ini dinyatakan oleh hadis Rasulullah SAW, turidul ma'a wa ta'kulu syajar hatta yajidaha rabbuha. Ia boleh mencari air dan memakan pokok sehingga ditemui tuannya. Hadis ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ini berlaku di padang pasir, di tempat terdapatnya air dan pokok. Di samping itu, tiada manusia yang akan mengancam keselamatannya. Kerana ini tidak berlaku di pasar atau kampung. Nampak? Jadi dia kata kalau dalam kampung, maka hukum dia pada ketika itu ia boleh diambil kerana keadaannya berbeza berbanding daripada pasir. Ini kerana manusia biasa tidak melepaskannya di tengah kampung atau bandar supaya dimakan sendirian. Selain itu, di kawasan seperti ini terdapat ramai orang dan keselamatan haiwan itu tidak dapat dipastikan, berbeza dengan padang pasir. Jadi ni boleh ambil secara terus. Boleh ambil. Hadis ini menunjukkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW itu berlaku di padang pasir, di tempat terdapatnya air dan pokok. Di samping itu tiada manusia yang akan mengancam keselamatannya. Jadi maksudnya tuan-tuan, kalau jumpa di kampung ni, fa yajuzu ittiqa' litamalluk, maksudnya hukum dia boleh kita ambil dan boleh dimiliki. Gitu. Kalau jumpa unta dalam bandar, mainlah bandar, kuda siapa dia ni, berapa hari dah, tak ada orang ambil, tak ada orang cara, mana dalam bandar boleh ikat elan setahun, mana litamalluk tu, mana boleh untuk dimiliki. Itu beza tuan-tuan. Fil asah, pada pandangan yang asah, yajuzu iltiqatuhu fil asah. Pada pandangan yang asah, li'annahu yudayyi fil umran illam, kerana dia ni pasti akan duduk di tangan siapa-siapa pula nanti kalau kita tak ambil. Jadi kita boleh ambil. Sama mata lambat hukum jumpa barang lah. Ada kalanya hukumnya haram, ada kalanya hukumnya sunat, ada kalanya makruh, ada kalanya haram, macam dah bahar. Kalau rasa amanah dengan diri sendiri, aku ni insya-Allah aku akan ambil, aku buat elang molek-molek, aku akan sentiasa tunaikan hak, beritahu ke orang elang, sehingga bila tak ada juga tuang dia mari, baru aku memiliki. Itu pun memiliki dengan syarat dhaman. Syarat dhaman ni maksudnya bersedia menggantikannya sekiranya tuang dia datang. Hatta selepas tahu, lepas dah memiliki, tiba-tiba tuang dia mari, kita pun bersedia untuk bayar balik. Itu panggil maknanya dua hukum berbeza. Hak pertama, kalau jumpa padang pasir, hak ni tak payah ambil. Kalau ambil memang untuk pera je bagi pihak tuang dia, memang tak boleh untuk dimiliki hatta elang sekalipun. Yang kedua boleh. Okey, habis. Ini spesies kedua pula. Tadi yang pertama, yang pertama haiwan yang boleh jaga diri dia sendiri. Okey, baik. Ni spesies yang kedua. Kita jumpa binatang iaitu yang tak boleh mempertahankan diri. Kedua, bagi haiwan yang tidak dapat mempertahankan diri sendiri, mungkin kerana ia adalah jenis yang lemah seperti kambing atau sebagainya, atau kerana sesuatu sebab seperti kuda yang sakit atau kuda yang patah kaki, haiwan ini boleh diambil walaupun di padang pasir atau sebagainya, sama ada untuk dimiliki atau sebagainya. Ini dinyatakan oleh hadis Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu apabila Rasulullah SAW ditanya tentang kambing yang hilang, bagi dia menjawab, khudha inama yalak au li akhik au lidzab, ambillah dia kerana sesungguhnya ia hanyalah untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala. Maksudnya, jika anda tidak ambil, kambing ini akan diambil oleh orang lain atau dimakan oleh serigala. Selain kambing, hukum ini juga mengakhiri semua haiwan lain yang tidak dapat mempertahankan diri sendiri. Baik, sekarang ni kita nak masuk tak dalam kategori mana? Lembu nak masuk kategori mana? Tuan-tuan, lembu nak masuk kategori mana? Lembu yang banyak yang berkeliaran ni, dia nak masuk kategori mana? Lembu, jumpa lembu boleh ambil tak? Lembu tak ada tuang.
Dia beza lembu yang hilang, yang kita tahu dia ada tuang tapi kita tak tahu tuang dia. Tapi ada lembu kita tahu tuang dia tapi tuang dia tidak bertanggungjawab. Hak yang tu tak boleh ambil tuan-tuan. Tak boleh ambil. Memang lembu bandar. Luar tu. Tak boleh ambil. Tuang tak tanggungjawab. Makan pokok bunga orang, makan ini, berok sini. Siapa tuang dia? Tahu dah tuang dia. Tak boleh ambil. Salah tu. Ada orang kan dia marah, dia sembelih. Haram. Tak boleh. Sebab hak orang. Ada hak ni dosa satu hal, dosa orang. Macam bab ni orang curi, dosa. Tapi kita boleh pukul tak dia? Tak boleh. Dia dua benda berbeza. Kita pukul, kita berdosa. Dia berdosa mencuri, kita dosa memukul. Dia dua benda berbeza. Pukul tak boleh pukul. Dia ada, kalau betul dia ada undang-undang. Wa imma perundangan Islam, orang curi ni ada undang-undang Islam dia. Wa imma dengan perundangan yang banyak dipakai pemerintah ini ta'zir. Hukum penjara, hukum itu ta'zir. Dia bawa ta'zir. Tapi kita tak ada hak. Tak ada hak. Maknanya kita tak tahu hal dia tu. Hal dia tu kita tak tahu. Tak. Dan orang yang berdosa ni pula, tuan-tuan, dia tidak selama-lamanya berdosa. Itu satu kita nak kena betulkan. Ada orang salah dulu. Dia bersalah lah, dia ada masalah dalam hidup dia. Dia tak selama-lamanya begitu. Mungkin dia ni kita kata dia dah berubah lah. Kan? Dia tak selama-lamanya berdosa. Ada orang-orang ni kadang bila kita tengok dia berdosa, kita menganggap dia ni sampai bila-bila duduk dalam dosa. Sampai bila-bila dosa. Jadi seolah-olah dia ni berdosa seumur. Ada cerita-cerita yang tahun lepas, video-video kesalahan dia, lepas tu kita ulang balik. Padahal orang tu dah bertaubat dah pada Allah. Tu bahaya. Video lama memang dia berdosa tu. Ni video dia berdosa ni bila 2 tahun lepas. Padahal orang tu dah bertaubat kepada Allah. Dan taubat dia mungkin taubat yang suci, taubat yang tulus. Jadi kita dapat dosa kering. Kita dapat dosa kering. Orang yang muflis kan, ke akhirat orang muflis. Rasulullah tanya sahabat, siapa orang muflis? Orang yang tak ada harta lah ya Rasulullah. La dirhama wa la dinar. Tak ada dirham, tak ada dinar. Bukan itu muflis yang sebenar. Muflis yang sebenar orang yang datang dengan pahala, banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak umrah, banyak haji. Pergi wa qad syatama hadha, dia maki orang ni, dia ribah orang ni, dia ngopak orang ni, dia ambil hak orang ni. Lalu dekat akhirat nanti orang-orang yang diumpat itu, orang yang dimaki itu dituntut. Ya Allah, dia ni dulu ada maki aku. Di akhirat esok orang tutup habis-habisan tuan-tuan. Habis-habisan pasal orang takut. Orang nak cari jalan macam nak selamat. Dia kira nak tutup je. Mungkin kat dunia kita tak nampak gitu, tak nampak lah. Kita maki orang senyap je. Kita kutuk orang, ngopak orang senyap. Tapi kat akhirat orang tak lock tuan-tuan, pasal orang takut. Orang nak balik atas dunia, bayanglah. Cuma ayat-ayat Quran sebut tentang permohonan ahli berdosa nak balik ke dunia. Ada benda mustahil pun dia minta. Benda mustahil pun dia minta. Farji'na na'mal salihan, kembalikanlah kami nak beramal soleh. Tak? Semua orang berdosa cari jalan. Apatah lagi kalau memang ada ruang. Sebab tu Nabi kata waqad syatama hadha, dia maki orang ni, dia kutuk orang ni. Habis orang tu tuntut, Allah Ta'ala kata tak apalah, ada tuntutan. Semua benda tu tercatat. Semua tercatat, semua tulis belaka, semua bercakap, tangan-tangannya pun akan bercakap, menjadi saksi, mulut akan bercakap. Betul ke ada kata kau orang tu? Semua bertulis. Jadi diberikan pahala. Semua pahala kita beri ke dia dah.
Tak keteruk kita. Habis pahala habis. Ya Allah, masih ada banyak lagi ngumpak daripada aku dulu. Khalas, semua ada dosa ke? Ada. Mari dosa mu. Dosa orang dibebankan atas dia, kemudian ditarik dia ke neraka. Ini orang sebesar-besar muflis. Sebab tu jangan kita tak boleh kata ke orang, tak, kita kena hidup dalam dunia ni dengan mahabbah, dengan kasih sayang. Ni mahabbah ni banyak ditekankan oleh Rasulullah. Selalu dalam hadis 7 orang yang berada di bawah naungan arsy Allah. Siapa dia? Ada rajulani, 2 orang, tahabba fillah, saling berkasih. 2 orang ni tak semestinya 2. Orang hidup dalam masyarakat saling berkasih sayang. Itu dituntut dalam Islam. Lawang pada sifat tadi. Tuntut kena ada sifat kasih. Ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Berhimpun kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Kupur macam kita ni, kupur tak? Kerana Allah. Berpisah pun kerana Allah. Kita berkawan, datang daripada afna'in nas. Nabi kata ada golongan yang datang daripada berbagai-bagai jenis manusia dan datang dari pelbagai kabilah. Bangsa kita berbeza-beza. Kita ni keturunan ni berbeza-beza. Tetapi kita saling kasih mengasihi di antara satu sama lain, ambil cakna di antara satu sama lain. Ini orang yang yaghbituhumul malaikah. Malaikat dan nabi-nabi akan merasa cemburu dengan mereka. Dan mereka ini bukan nabi dan bukan syuhada. Diletakkan di atas manabir, mimbar-mimbar daripada lu'lu', mutiara-mutiara. Wajah mereka bercahaya, pakaian mereka semua bercahaya ke akhirat. Siapa ni? Orang ini orang yang hidup dengan berkasih sayang. Ini lawang ni kita kena kasih. Dalam satu hadis riwayat Muslim, dalam kitab Tafsirul Ahibbah, hadis riwayat Muslim, dikata ada orang, seorang lelaki ziarah saudara dia. Lepas tu di tengah-tengah jalan, Allah hantarkan seorang malaikat, fa arsadahu fi madrajatihim malikan. Dalam perjalanan dia tu, Allah hantar seorang malaikat berupa manusia. Malaikat ni tanya pada dia, aina turid, kamu nak pergi mana? Lalu orang ni kata, saya nak pergi ziarah saudara saya kat kampung sebelah. Lalu malaikat tu kata, kenapa kamu ziarah dia? Apa kebaikan yang dia pernah buat kepada kamu? Dia pernah buat apa? Orang tu kata, lah, tak ada. Dia tak ada buat baik pada aku, tapi aku ziarah dia kerana Allah. Nampak? Ni orang yang kasih sayang kerana Allah. Kita kena hidupkan suasana berkawan. Kita berkawan, bersahabat, tak ada kepentingan. Ni pahala besar. Jadi kamu ni pergi ziarah dia tak ada kepentingan, tak ada. Dia tak ada buat baik ke aku pun, tapi aku ziarah dia. Lalu kata malaikat, sesungguhnya Allah yang hantarkan aku suruh beritahu kepada kamu bahawa sesungguhnya Allah menyintai kamu, mengasihi kamu sebagaimana kamu mengasihi dia. Orang akan dapat kasih sayang Allah. Sebab tu kita kena ada wujud. Kita pergi ziarah orang bukan ada kepentingan. Ziarah orang ada anak kawan kita lulus periksa ke, ada sahabat kita, tak ada kepentingan, kita pergi ziarah dia. Zaman ni nak wujudkan benda ni susah. Kalau orang mari tiba-tiba rumah kita, mari buat apa ni? Mari ziarah. Buat apa mari ziarah? Kita tanya pula dia, kenapa hari raya ke? Pelik. Beri salam ke orang pun tak boleh tak? Beri salam ke orang kenal. Beri salam, afsyus salam. Tapi besar pahala mahabbah ni. Pahala kita hidup dengan kasih sayang. Lawan daripada sifat ni. Sifat yang tak baik ni. Jadi kata Syekh di sini, tuan-tuan, lembu ni maksudnya, kalau dalam kitab Al-Mu'tamad, Syekh Muhammad Az-Zuhaili, adik kepada Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ada satu kitab nama kitab Al-Mu'tamad. Kitab Al-Mu'tamad dia kata boleh duduk dalam kategori haiwan yang tidak boleh jaga diri dia sendiri. Kalau lembu tu lembu kecil, dia kata unta kecil, lembu kecil,
Maknanya kalau lembu besar, dia duduk di dalam bab haiwan yang ni. Haiwan yang apa? Haiwan yang mumtani, haiwan yang boleh mempertahankan diri dia. Bila haiwan yang boleh mempertahankan diri, kalau jumpa di padang pasir, tempat-tempat yang orang tak ada, memang tak boleh ambil. Kalau ambil untuk jaga je. Tapi kalau jumpa di kampung, di bandar, okey, boleh ambil, tapi dengan syarat kena iklankan selama setahun. Kalau kecil, lembu kecil je, anak lembu boleh ambil terus lah. Gitu. Boleh tangkap terus. Dan terus iklankan, lalu boleh dimiliki selepas daripada setahun. Ada kata sirarul baqar wal ibil, lembu kecil dan juga unta kecil. Okey. Jadi waktu spesies yang kedua Jadi spesies yang kedua tadi dia kata haiwan yang tidak dapat mempertahankan diri dia, seperti hadis yang dibaca tadi. Khuzha, ambillah, fa innama hiya lak, kan dia untuk kamu. Kalau kamu tak ambil, kalau kamu ambil, dia jadi untuk kamu barangkali lepas kamu iklan setahun. Atau dia akhik, ada orang lain lah akan ambil. Aulidhi, atau serigala, binatang akan makan dia. Baik, kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua ni yang dekat dengan kita ni, tuan-tuan, iaitu barang yang kita jumpa ni bangsa bukan haiwan. Ni emas, perak, jumpa jam, jumpa macam-macam lah. Ni yang bukan haiwan. Okey, bismillah. Ya. Kalau yang haiwan tu, dalam masa kita nak ikhlas setahun tu, ada kos penjagaan kan? Ya. Kita boleh claim balik tak? Boleh claim. Boleh claim dengan tuang. Boleh claim dengan tuang dia. Ataupun boleh claim dengan pemerintah. Cuma dalam bab nanti dia akan bahas. Dia kata kalau kita rasa kita nak claim dengan tuan dia, kita kena maklum dulu kepada pemerintah. Kena refer ke pemerintah sikit, ni yang saya jumpa ni, jadi saya akan iklan setahun. Saya maklum pada pemerintah supaya nanti bila keadaan dia tuang dia datang, kita boleh claim dia, tak ada pertikaian. Maklum pada pemerintah. Kalau kita tak maklum pada pemerintah, dia akan jadi sukarela, tak boleh claim. Dia akan jadi tatawuk, sukarela kita. Kena maklum pada pemerintah bahawa ni bawah jagaan kita. Selama setahun kita nak tunggu tuang dia dan kita beri makan. Okey? Bukan haiwan. Bukan haiwan. Jika benda yang hilang itu bukan haiwan, ia boleh diambil, sama seperti haiwan yang tidak boleh mempertahankan diri. Ini adalah sebagaimana yang dinyatakan secara mendalam mengenai hukum hakam yang berkaitan dengan luqtah. Ini dinyatakan oleh pelbagai hadis, antaranya hadis Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini, baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang pemungutan emas dan perak. Baginda menjawab, pastikan tali penambatnya dan bekasnya. Hadis ini telah dinyatakan sebelum ini. Selain itu, terdapat hadis riwayat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, saya menemui satu uncang yang berisi 100 dinar dan saya pergi menemui Nabi SAW, lalu baginda bersabda, umumkan tentangnya selama setahun. Lantas saya pun umumkan selama setahun, namun tiada sesiapa yang mengenalinya. Kemudian saya pergi bertemu baginda lagi, baginda bersabda, umumkanlah selama setahun sehingga tuannya datang. Jika tiada yang datang, engkau gunalah. Lalu saya pun menggunakannya. Daripada kitab Al-Bukhari. Tu hadis tu hadis yang mana jika benda tu hilang bukan haiwan, maka tak kisah jumpa mana pun, padang pasir ke, jumpa kat mana pun, maka hukum dia adalah dia boleh diambil. Jadi bila kita ambil dia, kita pun ikutlah saranan Islam, saranan Rasulullah, seperti disebut dalam hadis bahawasanya Nabi SAW ditanya tentang luqtah, barang yang dihilang, emas dan perak. Macam mana kalau kita jumpa emas dan perak? Sahabat tanya. Lepas tu Nabi kata, i'rif insafaha, maknanya perkenalkan. I'rif, kenalkan, pasti kamu kenal pasti dulu dia punya tali pengikat dia, bekas dia, uncang, jumpalah apa. Kalau macam kita ni kalau duit berapa keping, duit apa,
duit RM50 baru ke RM50 lama. Kenal betul-betul. Pastikan kenal pasti bekas dia tali pengikat. Kalau zaman dulu orang tak dalam uncang kan, soft uncang. Ambil tali yang ikat uncang tu ikat. Summa arrafaha sanah. Kemudian kamu isytihar dia selama setahun. Fa in lam ta'rif fastanqiha. Fa in lam ta'rif fastanqiha. Jadi jika kamu bila kamu dalam keadaan kamu dah tak jumpa dah tuang dia, jadi kamu boleh memilikinya lah. Tapi wal takun wadi'atan indak. Nampak? Maksudnya kamu kalau dah tak jumpa dah tuang, kamu miliki, tapi dia jadi macam wadi'ah lagi. Kita milik, boleh pakai lah, boleh jual, boleh apa, boleh dah. Tapi dia jadi macam wadi'ah lagi dengan kita, macam masih lagi kita simpan dan kita pakai. Lepas tu fa in ja'a talibuha, tu hadis tu. Jika datanglah tuang dia selepas tahun dah, jumpa mah, jumpa kata mah, jumpa bandar. Syaratnya jumpa kepada dah luqtah ni mesti syarat jumpa di tempat yang benda tu tak patut berada. Baru luqtah jumpa dalam beg duit orang, jumpa dalam beg tas orang, itu bukan luqtah tu. Itu perompak. Jumpa dalam rumah orang, jumpa dalam kereta orang. Dia mesti jumpa di tempat yang ghairi hizri misli. Bukan tempat itu, bukan tempat dia. Itu bukan tempat sesuai bagi barang itu. Kau dah jumpa motor dekat parking orang, tu bukan hilang tu. Jumpa motor ni mana? Kat parking. Orang lah. Itu tak boleh ambil. Itu kan barang jumpa. Okey, baik. Jadi Nabi suruh kenal, jika datang tuang dia pada satu hari, fa'adda ilaih, serah. Itu je. Baik. Itu habis itu. Jadi kemudian dibahaskan di sini tentang penemuan di tanah haram. Okey, sila. Penemuan di tanah haram. Maksud tanah haram di sini ialah kawasan Mekah dan sekitarnya yang dikenali sebagai tanah haram. Di kawasan ini tidak dibenarkan berburu, memotong pokok dan sebagainya. Apabila seorang Muslim menemui barang yang tercicir, yang termasuk dalam teks ada luqtah, dia tidak boleh mengambilnya kecuali untuk menjaga bagi pihak pemilik. Dia sama sekali tidak dibenarkan memiliki barangan tersebut. Ini kerana biasanya pemiliknya akan kembali ke Mekah walaupun setelah sekian lama. Ini dinyatakan oleh hadis Rasulullah SAW yang menyentuh mengenai Mekah ketika pembukaan Mekah. Wala tuqatu qatatuha illa limunshid. Qatahnya tidak halal kecuali bagi orang yang mampu mengumumkannya. Maksudnya hendaklah diumumkan selama masa secara berterusan. Sepanjang masa secara berterusan, pemungut mestilah bermukim di Mekah untuk mengumumkan barang yang ditemui. Jika dia mahu keluar dari Mekah, dia perlu menyerahkannya kepada pemerintah atau penggantinya yang akan mengumum dan menjaganya sebagai pihak pemilik. Baik. Okey, ni ada hukum khusus dalam Pak Luqtah ni, barang-barang jumpa. Sekarang ni ada pula hukum bila kita jumpa barang di Mekah. Mekah ni maksudnya haram Mekah. Bila sebut haram Mekah, tanah haram Mekah, tak semestinya Masjidil Haram. Semua jumpa mah dalam hotel, tempat tinggal kita dan bilik. Jumpa mah tengah jalan jumpa mah. Dia tak sama, tuan-tuan. Dia ada hukum khusus. Haram Mekah ni dia ada hukum khusus pasal dia ada hadis khusus. Dan Mekah, bila sebut Mekah, dia tak masuk haram Madinah. Tak masuk. Dua-dua tanah haram. Tapi ada beberapa hukum memang terikat dengan Mekah saja, haram Makki saja. Ada. Walaupun kedua-duanya tanah haram. Macam contohnya, diharamkan berburu, potong pokok, ni haram Mekah lah. Haram Makki je, Mekah saja. Madinah tak apa. Dia ada macam kita kata bab semayang. Bab semayang yang kata bila kita duduk di tanah haram, kita boleh semayang pada bila-bila waktu. Nabi kata ini adalah tanah haram, maka kamu boleh semayang pada bila waktu. Mayang hajat waktu di Mekah, boleh mayang hajat lepas asar. Boleh mayang hajat lepas asar, boleh mayang hajat bila lepas subuh mayang hajat dah. Boleh.
mayang jenazah ke, mayang tasbih, tengah-tengah hari mayang tasbih, lepas asar mayang tasbih, boleh. Tetapi haram apa tu? Haram Mekah saja. Madinah tak. Ada yang bersifat umum. Bila sebut tanah haram, tapi banyak pengharaman tu banyakkannya memang khusus dengan Mekah. Jadi salah satu yang khusus dengan Mekah, iaitu bila barang dijumpai di tanah haram Mekah, sepadan Mekah, macam kita nak masuk Madinah, masuk sepadan Madinah, mana ada kena ihram. Tanah haram juga masuk sepadan Mekah kau kena ihram. Mekah negeri hak tak boleh masuk saja, mesti kena niat apa? Niat umrah. Itu yang jadi isu bila orang pergi Taif ni. Hari zaman sekarang ni ramai travel dibawa jemaah pergi Taif. Sebab Taif sekarang ni ada dah mulai ada pembangunan lah, tim-tim jemaah Al-Ikhwan, ada tempat ada besar di Taif. Dulu tak terkenal sangat, tapi sekarang Masya Allah dah besar. Siap macam ada fanfare lah sana. Jadi di Mekah pula ni jadi kalau tak niat tak betul, boleh jadi lagi main pula. Tuan-tuan boleh main lereng-lereng Bukit Taif tu, naik benda macam gelonsor. Malaysia tak pernah main di Taif, main pula. Dia main kat lereng-lereng bukit ni, laju lah. Jadi dia ni banyak tawaran lah untuk pergi ke sana, nak tengok tempat. Persoalannya Taif itu dia dah dua marhalah daripada Mekah. Keluar daripada Mekah dekat-dekat, tak apa, ni keluar sampai dua marhalah. Lepas tu di situ timbul satu persoalan. Orang pergi ke Taif, pertama sekali soalan dia, adakah kena tawaf wida' sebab nak keluar dari Mekah? Itu soalan pertama. Soalan kedua, adakah bila tawaf wida' nanti nak masuk, adakah perlu untuk tawaf qudum balik? Kena masuk dengan niat umrah. Adakah kena masuk dengan niat umrah? Sebab macam soalan nak masuk semula Mekah. Mekah kan khabar dah, dia tanah haram yang tak boleh masuk segitu je. Mesti kena masuk dengan niat umrah. Jadi dua soalan. Jadi sewaktu saya pergi umrah terakhir sebelum Covid, buat program dekat rumah orang Fatani. Dia jemput semua orang Fatani kat Mekah, ramai rupanya. Jadi dijemputlah, kita dijemput. Jadi ada jemaah 5 orang, kita pun bawa pergi rumah. Dia orang baca berzanji, maulid dan berzanji. Orang Fatani baca, semua orang Fatani. Tapi syekh-syekh lah, ada orang Fatani, orang tua, sempat dengan Syekh Daud Al-Fatani. Ni orang Fatani yang dah lahir Mekah dah tuan. Muka je Melayu, cakap Arab, berkebuk Arab Mekah, tapi baca maulid berzanji. Jadi ada satu syekh tua, terlupa saya syekh apa. Saya tanya soalan saya sendiri, macam mana syekh orang keluar pergi ke Taif, dia kena tawaf wida' tak? Dan dia masuk kena niat umrah tak? Dan dia jawab, ni orang Mekah tu jawab. Orang Mekah, orang Fatani, dia jawab, dia kata tak perlu. Sebab kita keluar daripada Mekah ni bukan keluar nak tinggal terus Mekah. Orang tawaf wida' ni, orang keluar nak tinggalkan wida', selamat tinggal pada Mekah, tak mari dah. Ini barang ada ni kat hotel Mekah tu, barang tak ada lagi. Keluar nak pergi mana ni? Keluar nak pergi berjalan, nak pergi ke Taif. Jadi keluar kat situ bukan niat nak tinggalkan Mekah. Jadi dia kata tak payah tawaf wida'. Tapi yang saya dengar bahawa ni ada sahabat sebagai mutawif, dia masuk kursus haji yang ada tabung haji, katanya fatwa wallahu alam. Dia kata, Ustaz, dalam tabung haji
Muzakarah Tabari katanya dah ada keluar fatwa, tapi nak kena tengok balik. Sebab ni orang tu cerita, saya tak baca pun. Orang tu cerita sahabat tu dia kata fatwa kata kena tawaf wida dan kena umrah. Yang pergi ke Taif ramai. Kalau tak pakai pandangan yang Syekh Fatani tadi, ramai orang bermasalah keluar masuk gitu je. Kalau ikut fatwa tabung haji yang saya dengar lah, maknanya kena tawaf wida. Tawaf wida tu kan wajib. Tawaf wida wajib. Nah, masuk tawaf kudum itu sunat, tapi dia kata wajib masuk dalam tanah haram mesti dengan niat umrah. Tak boleh masuk saja. Baik. Kena refer balik nanti tengok sebenarnya fatwa dia. Okey, itu kalau tanah haram ni tuan-tuan, yang dimasukkan adalah haram Mekah saja. Bila jumpa barang, siapa bila-bila tak boleh dimiliki. Itu khususiat tanah haram. Sampai bila-bila, walau elang setahun, walau macam mana buat pun, kita tak boleh ambil emas tu. Takkan jadi milik kita. Memang betul-betul ambil untuk disimpan, untuk tujuan nak pulang balik kepada tuan dia. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Bukan litamalluk lah. Bukan untuk dimiliki. Ini khususiat. Innallaha harrama Makkah. Allah haramkan bumi Mekah ni. Nampak? Ada dalam riwayat kata inna hadzal balad harramahullah. Sesungguhnya negeri ini Allah telah haramkannya. Haram ni maksudnya suci. Dia haram ni bukan haram ni, tuan-tuan. Haram itu haram lain. Itu haram maksiat. Sesuatu yang kalau kita tinggal dapat pahala. Tinggal dapat pahala, buat dosa tu haram. Tapi kalimah haram juga menunjukkan kepada kesucian. Masjid haram, tanah haram, haram ni. Jadi Allah haramkan bumi ini semenjak diciptakan langit dan bumi. Fahuwa haramun, dan dia sentiasa haram hingga hari kiamat. La yahilla li ahadin qabli, takkan halal bagi seseorang pun sebelum aku, dan tidak akan ada orang satu halal sampai bila-bila bagi seorang pun selepas aku, dan tidak halal kepada aku melainkan sa'atan minan nahar wa huwa haramun ila yaumil qiyamah. Dia tetap haram sampai hari kiamat. Dia tak boleh ambil. Jumpa barang, cipang. Jumpa duit ke, jumpa apa kat tanah haram, tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Tak boleh ambil untuk dimiliki. Ambil nak serah ke polis ke apa, boleh. Tak ada masalah. Baik. Lagi saksi pungutan. Saksi pungutan. Menurut pendapat yang paling sahih, saksi tidak wajib dilantik untuk mengesahkan pungutan benda yang disembunyi. Ini kerana kebanyakan hadis tidak menyebut langsung mengenainya. Walau bagaimanapun dia digalakkan, walaupun pemungut adalah seorang yang adil. Tujuannya adalah untuk mengelakkan perbuatan tidak amanah. Ia juga bertujuan mengelak waris pemungut daripada mendakwa barang tersebut dan harta pusaka dengan alasan ia berada di dalam pegangan pemungut. Dalil perbuatan ini disunatkan ialah hadis Rasulullah SAW, man yattaqatta nuqata fal yushhid dha 'adlin aw dhawai 'adlin. Sesiapa yang memungut sesuatu yang tercicir, maka dia hendaklah melantik seseorang atau dua orang lelaki yang bersifat adalah sebagai saksinya. Daripada Abu Daud kitab Bukhari. Pilihan yang diberikan untuk melantik seorang atau dua orang saksi menunjukkan perkara ini tidak diwajibkan. Jika saksi ini wajib, sudah tentu tidak cukup dengan seorang sahaja. Pemungut hendaklah menyebut beberapa sifat barang yang ditemui kepada saksi, tetapi bukan kesemuanya. Malah makruh baginya menceritakan tentang barang yang ditemui lebih daripada yang diperlukan. Jika dengan memberitahu saksi, perkara ini akan diketahui oleh orang yang tidak amanah, dan kemudian ia akan menuntutnya dengan mengaku sebagai miliknya. Dalam hal ini pemungut tidak perlu memberitahu saksi. Naam. Baik. Saksi tak wajib dah khabar. Saksi tak semua banyak dalam muamalah. Saksi tak wajib, sunat. Kita nak berhutang, kita nak apa, saksi ni wajib dalam nikah. Wajib saksi. Jual beli tak wajib saksi. Hutang sunat. Dalam rahan, dalam apa,
ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Bila kamu buat perjanjian hutang, bayar jual beli tangguh, jadikanlah seorang daripada kamu untuk menulis saksi. Jadi sunat. Sunat tu supaya mengelak daripada pertelingkahan. Buat bagi satu baca hadis Rasulullah ni. Apa? Man taqata luqtah falyushhid. Hendaklah dia membawa saksi seorang ataupun dua orang saksi yang adil. Okey, baik. Habis. Pengumuman tentang penemuan. Macam mana cara nak umum, tuan-tuan? Cara nak umum. Tadi kita belajar dah. Nak milik tu, nak memiliki tu kena umur setahun. Macam mana cara nak umur setahun? Ni nak ajar kita. Okey? Apabila seseorang menemui sesuatu barang yang hilang, beberapa perkara perlu diperhatikan. Pertama, bagi barang yang tidak berharga, iaitu barang yang biasanya tidak akan dicari sekiranya hilang berdasarkan kebiasaan suatu tempat dan zaman, contohnya sebiji tamar atau seumpamanya, pemohon boleh memilikinya tanpa perlu mengumumkannya atau mengenal pasti miliknya. Ini dinyatakan oleh hadis Anas radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi SAW telah lalu dekat sebiji kurma di tengah jalan. Baginda pun bersabda, laula anni akhafu an takuna min as-sadaqah la akaltuha. Jikalau tidak kerana saya bimbang buah kurma ini merupakan sedekah, nescaya saya memakannya. Nampak? Ni dalil Pertama sekali sebelum kita nak cerita ni nak kena elang ke tak kena elang ni tak. Pertama sekali dia kata bagi barang yang tidak berharga, maknanya orang kalau hilang orang tak cari dah. Kurma sebutir jumpa. Ni tak payahlah. Tak payah elang lah. Telang je lah kurma tu. Telur sebutir, ikan seekor. Tapi kalau ikan tergiri seekor kena elang. Tak. Duit, kalau duit kot RM1, orang memang tak cari dah. Dia kata orang kalau hilang dia tak cari. Apa benda kebiasaan, sesuatu benda yang kalau hilang tuan tak cari dah. RM1, RM2, RM10. Nasi lemak. Nasi lemak. Nasi lemak sepupu ni tengok kat lauk dia. Kalau dia dah hubung lauk banyak tu tak, dia mari cari balik kat masjid je. Tak? Cuma nasi lemak ni nanti dia akan masuk dalam bab barang-barang yang cepat rosak. Bila barang cepat rosak ni bukan masalah orang tak nak, kita boleh habiskan kita sebab takut punah, tetapi syarat kita ganti balik. Standby, kita tunggu mana tuang dia. Kalau datang. Kita tak payahlah elang setahun nasi lemak. Kita makan, tapi makan tu bukan sebab tuang dia tak nak. Tuang dia nak. Tapi itu disebabkan kerana dia cepat rosak, cepat punah. Boleh habis. Jadi ada barang macam dia kata sebiji kurma ke duit RM1, RM2, RM5. Lepas tu dia kata hukum dia boleh ambil tu. Anda pemungut boleh memilikinya tanpa perlu mengumumkan dan tanpa perlu kenal pun. Tak payah tengok beria pun bekas-bekas di gua ni, tak payah. Boleh makan saja. Ni hadis ni, laula anni akhafu an takuna min as-sadaqah la akaltuha. Nabi bila jumpa sebiji kurma tengah jalan, tak, Nabi kata kalau taklah kerana aku takut ni sedekah, Nabi kan tak makan sedekah. Amal sedekah di sini zakat, tuan-tuan. Kalau aku tidak risau benda ni adalah zakat, sedekah zakat, la akaltuha, aku makan dah. Maknanya pasal sebiji ini benda orang tak carilah. Tak apa, jumpa benda-benda duit 10 sen, macam dia kata duit 2 sen, 3 sen, ambil je. Boleh ambil, jangan bimbang. Kalau rasa ada keperluan sangat. Tak? Ngotik ni cari puas mana duit shilling ni. Boleh ambil. Maknanya hukum, dari segi hukum sekarang rasanya halal ke saya ambil? Halal. Cuma mesti kok mana pun mesti syarat dhaman lah. Ada orang mari cari mana siapa duit 10 sen saya semalam. Saya semayang kat masjid duit 10 sen ceceh. Gantilah. Tapi dia boleh ambil terus tanpa perlu elan. Baik, yang kedua, bagi barang
barang yang berharga. Bagi barang yang berharga, iaitu barang yang biasanya akan dicari apabila hilang, pemohon perlu mengumumkannya. Ini dinyatakan oleh hadis di atas dengan jelas. Nampak? Dia ambil ke situ dhabat dia, dhabat ni mana apa dia punya penentuan dia itu. Ada barang yang orang mari cari balik, ada barang yang hilang orang tak cari dah. Itu kias lah, sukat lah dengan barang yang kita jumpa. Kalau duit ni RM5, kalau kita ceceh lah, tak cari dah. Ke cari kok? Cari. Tak, maksudnya kalau kita pergi jauh dah, tuan-tuan, kalau hilang duit bandar, tertinggal, dan nak pergi balik ke bandar, berapa ringgit nak pergi balik bandar? Kalau RM50 pergi balik, RM50 banyak. RM50 macam nak kita try lah, tengok kok ada. Tapi ada benda yang hatinya tak tamak dah. Tak tamak dah, RM5, RM10. Maknanya kalau dah hilang tu tak pergi cari dah. Dia sukatan dia kat situ untuk nak membolehkan kita ambil terus, ataupun kita tak boleh ambil terus, tak boleh pakai pun, melainkan setelah kita iklankan setahun. Okey, cara, tempoh dan tempat pengumuman. Pertama, barang yang ditemui mestilah dikenal pasti ciri-cirinya, supaya apabila orang yang mengaku sebagai pemiliknya disoal tentang ciri-cirinya, pemohon boleh mengetahui adakah orang tersebut pemilik sebenar atau tidak. Dengan ini, apabila dia menyerahkan barang tersebut kepada pemilik sebenar, dia akan menyerahkannya dengan penuh yakin. Pemohon perlu mengenal pasti bekasnya jika ia mempunyai bekas, atau ikatannya jika ia mempunyai ikatan. Pemohon juga perlu mengenal pasti jumlah, jenis, sifat dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan barangan tersebut. Ia dinyatakan oleh hadis Rasulullah SAW bersabda, "I'rif wa kana ala wa ifa soha wa iddataha." Pastikanlah tanya ikat, bekas dan bilangannya. Baginda bersabda demikian apabila ditanya tentang barang emas dan perak yang dipungut. Ini kerana barang emas seperti ini biasanya akan diletakkan di dalam bekas, diikat dan berada dalam jumlah tertentu. Selain daripada ciri-ciri ini, ciri-ciri lain yang ada pada barang tersebut juga boleh dikenal pasti. Baik. Jadi dia kata, pertama sekali dia kata barang yang ditemui mestilah dikenal pasti ciri-cirinya. Arti yang pertama lah, kita kenal, kita tahu ciri-ciri dia macam mana, sifat dia, berapa ringgit, duit apa, berapa keping RM100, berapa keping, macam kita hari ni gitulah, berapa keping RM5, duit RM50, hak jenis lama ke, jenis baru ke, dalam beg duit, beg apa, tu kena tengok belaka. Lepas tu yang kedua tu, setelah mengenali ciri-ciri yang ada, setelah mengenali ciri-ciri yang ada, pemohon perlu mengisytiharkan dengan menyebut beberapa ciri yang bagaimanapun ia digalakkan, walaupun pemohon adalah seorang yang adil. Tujuannya adalah untuk mengelakkan perbuatan tidak amanah. Ia juga bertujuan mengelak waris pemohon daripada mendakwa barang tersebut adalah harta pusaka dengan alasan ia berada setelah mengenali. Puas cari matan. Setelah mengenali ciri-ciri yang ada, pemohon perlu mengisytiharkannya dengan menyebut beberapa ciri yang boleh menarik perhatian pemiliknya. Pemohon tidak perlu mendedahkan kesemua ciri-ciri tersebut. Langkah ini bagi mengelak orang yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan dengan mengaku sebagai pemilik dan mengambil barang yang bukan miliknya. Okey, waktu kita nak isytihar tu, sunat ada Syekh Muhammad Zuhaili, dia kata sunat jangan sebut belaka. Sunat sebut bahagian sifat je, jangan sebut belaka. Sebut belaka kau, hak dia lah, semua kat tangan lah, hak saya lah tu. Sebut jam, ada hilang jam apa, kita pula tanya dia kadang-kadang nak kenal pasti, kita tanya jam macam mana yang awak hilang. Jangan sebut belaka.
supaya tadi ya, tujuan dia supaya tak mendedahkan perkara itu, diambil kesempatan oleh pendusta, orang yang menipu, orang yang nak ambilnya, yang boleh jadi haram kalau dia cerita belaka. Jadi sunat dia cerita sebahagian saja. Baik, itu cara kedua. Yang ketiga, bagi barang dia tak nombor telefon. Betul lah, tak nombor telefon tu bagi orang yang jumpa molek lah. Mana? Bagus tu, kena letak sesuatu sebagai pengenalan, supaya orang boleh berhubung. Betul. Lagi yang ketiga ni, bagi barang yang sangat penting dan menyebabkan kehilangannya dirasai dalam tempoh yang lama kepada pemiliknya, pemohon perlu mengumumkannya selama setahun sebagaimana yang dinyatakan oleh Nas. Ini kerana jika pemilik tersebut seorang musafir, biasanya dia akan kembali ke tempat kehilangan barangnya dalam masa tidak melebihi setahun. Pemohon perlu mengumumkannya 2 kali sehari selama seminggu, kemudian sekali sehari selama seminggu, kemudian sekali seminggu selama 7 minggu, kemudian sekali pada setiap bulan. Pengumuman ini perlu dilakukan dengan kerap pada minggu-minggu pertama kerana dalam tempoh ini pemilik akan berusaha gigih mencarinya. Bilangan pengumuman ini sebenarnya perlu dibuat berdasarkan ijtihad dan ia digalakkan oleh para ulama. Jika tidak, ia boleh dilakukan berdasarkan kebiasaan penduduk setempat. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian pemilik sebenar supaya menuntutnya. Bagi barang yang dirasakan kurang penting, ia cukup sekadar diumumkan sehingga tempoh yang dirasakan pemiliknya telah berhenti mencarinya. Ini difahami daripada petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh hadis-hadis di atas. Pertanyaan tentang uncang yang mengandungi 100 dinar, emas dan perak, kambing yang hilang, unta dan sebagainya, membabitkan barang-barang yang berharga, sudah tentu pemiliknya tidak akan berhenti mencari sebelum tamat tempoh setahun. Nah, jadi yang ketiga kat sini ialah dia mesti kena umumkan, khususnya pada barang-barang yang penting lah. Pasal dia kata tempoh ni sebenarnya bergantung dengan menilai barang. Jadi sebenarnya bukan semua barang setahun. Setahun ni mengikut dia dah. Sebab apa hikmah disebutkan, ulama kata apakah hikmah daripada setahun? Kerana setahun ni kebiasaannya akan kita dapat lalu balik segala musim-musim. Ada musim hujan, ada musim apa. Dan kebiasaannya dalam setahun, setiap musim macam kita tahu bila kita musafir. Ini kalau negara Arab lah. Kalau negara Arab dia ada 4 musim. Dia ada musim panas, musim sejuk, musim bunga. Jadi tahu bila tempoh biasa orang musafir. Maksudnya dia bila dia hilang tahun lepas, kalau kita bagi masa setahun, dia akan ada pula lalu musim musafir dia. Dan berkemungkinan dia akan ambil peluang untuk pergi pusing. Kita tengok kalau barang tu benar-benar penting. Kalau barang penting orang akan cari, orang tak akan tinggalkan. Orang akan ingat. Tu hikmah setahun tu. Setahun tu maksudnya kita akan lalu balik fusulul arba'ah. Fusul maksudnya musim-musim yang 4. Kalau yang ada 4 musim kan. Kita akan lalu pusing balik. Dia hilang ke musim apa? Pasti dia akan jumpa balik musim tu. Dia akan ambil peluang. Nak pergi berjalan balik. Ini style orang zaman dulu lah. Dia akan peluang. Masa tu kita akan biarkan sehingga setahun. Itu hikmah dia Jadi kalau setahun, ini barang-barang yang penting ni. Jadi pemungut kena umumkan. Ni wajib tuan-tuan. Kata Syekh Muhammad dalam kitab Al-Mu'tamad, ni i'lang ni, umum ni. Lepas tu kita, kalau kita malas nak i'lang, jangan ambil tuan. I'lang tu wajib. Tuan-tuan tak boleh ambil sepegang saja, tak boleh, dosa. Walaupun tuan-tuan tak memilikinya. Lepas tu kita kalau jumpa barang, kalau kita tak nak bertanggungjawab untuk mengiklankan, jangan ambil. Sebab i'lang tu wajib. Bila duduk tangan kita, kita wajib i'lang. Kita tak boleh main simpan saja. Sebab apa? Kalau kita simpan saja, sedangkan
tuang dia mari cari kawasan tu, mari cari, tak ada sama lah, kita pegang buat benda. Kita kalau tak elang, tak buat kerja elang, tak boleh memiliki biar setahun pun. Kena buat kerja elang di kawasan tu. Nanti dia akan bahas tentang makan dan takrif. Mesti kawasan-kawasan yang sekitar tu duk main sesama, tak ada kerja, nak masuk apa lagi rumah, duk main hari-hari, duk main kawasan parking kereta sama. Nak sangat kemah tu. Sampai tak masuk tak ada kerja buat. Jadi memang dia satu, dia kena apa, 2 kali sehari selama seminggu, 2 kali sehari. Pagi, petang, pulang 2 sehari. Nampaklah muka dia dalam seminggu tu 2 kali sehari duduk tempat parking kereta. Kena lah. Ayolah, siapa dia lah, pergi jalan situ, nampak orang macam orang cari ke, kita tanya. Gitu lah, ada kerja kena buat 2 kali sehari selama seminggu. Kemudian habis seminggu tu sekali sehari selama seminggu, sekali sehari. Jadi tak ada siapa 2 kali dah sehari, sekali je, mari bola petang je. Kemudian setiap kali kemudian sekali seminggu selama 7 minggu. Selama sekali seminggu, mesti dalam seminggu tu ada sekali gitu. Lepas tu pula kemudian sekali pada setiap bulan. Hakadha. Pengumuman ini perlu dilakukan dengan kerap pada minggu-minggu pertama, kerana dalam tempoh ini pemilik akan usaha. Nampak? Kita ni mesti ada usaha nak elang tu, nak elang dalam keadaan niat kita memang siapa nak jumpa tuang. Dia lain orang elang supaya tuang tak mari, lain. Tuan-tuan, ada orang elang tak boleh tuang mari. Senang je gitu, tak payah. Duduk rumah je lah. Tapi elang cara nak jumpa tuang macam mana? Kena lebih kerap. Pergi duduk tengok, tanya orang. Macam zaman hari ni kita ada zaman Facebook kan. Facebooknya zaman ni, masuk dalam page ni, masuk dalam page ni. Mana kesungguhan kita nak supaya tuang dia terdapat dikesan. Jadi pengumuman perlu dilakukan dengan kerap. Bilangan pengumuman ini sebenarnya perlu dibuat berdasarkan ijtihad, dan ia digalakkan oleh para ulama. Jika tidak, ia boleh dilakukan berdasarkan kebiasaan penduduk setempat. Mana tengok dari segi waktu tu, tengok dari segi uruf jugalah. Biasa kat mana orang ramai, waktu orang ramai biasa kat mana. Macam kita masjid-masjid Pijalang ni, tahu kat biasa orang luar bila sembahyang. Ada contohnya tak sesuai lah barang tu pergi elang waktu isyak, pada dia mari waktu isyak. Contohnya kena dari segi uruf lah. Biasa orang luar singgah bila, kita boleh tahu tu asar tak. Kalau masjid saya Pijalang sekarang tu, hari Jumaat petang lepas asar, sembahyang asar orang berhenti. Zuhur, asar, waktu tu lah kena lebih kerat lah. Dia pusing kena elan. Kemudian dia kata bagi barang yang dirasakan kurang penting, ia cukup sekadar diumumkan sehingga tempoh dirasakan pemiliknya telah berhenti mencarinya. Ini ijtihad. Pasal dia kata ijtihad maksudnya atas apa yang kita dapat rasakan sungguh-sungguh berdasarkan keadaan semasa, keadaan masyarakat. Apa benda barang yang orang cari tapi orang biasa takkanlah tunggu sampai setahun. Ada benda kita tak pernah mikir dah, dan hilang mungkin sebulan kita cari, 2 bulan. Ada barang-barang jenis gitulah, murah lah cerita ni, ghairu mutamawwal, yang tak tinggi sangat nilai dia. Hilang juga tapi tak ada lah sampai setahun. Contoh macam kita katakan 50 riyal tak payah sampai setahun, tapi mungkin kena hilang. Hilang jumpa 50 riyal kat parking tu. Okey, nak memiliki itulah sikit. Seminggu, 2 minggu lah, 3 minggu. Biasanya tak ada dah. Kita kalau hilang duit kita tak tahu kita kalau hilang duit adakah sampai 2 bulan kita cari? Mungkin tak dah. Gitulah. Itu dipanggil ijtihad tu. Ijtihad. Jadi ini difahami daripada petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh hadis-hadis di atas. Pertanyaan tentang uncang yang mengandungi 100 dinar, emas dan perak, kambing yang hilang, unta dan sebagainya, membabitkan barang-barang yang berharga, sudah tentu pemiliknya tidak akan berhenti mencari sebelum tamat tempoh. Ada barang yang berharga, emas, gelang,
bukan 2 bulan kita cari, 4-5 tahun kita cari. Kalau gelang cecer gelang cecer rata, tak elok saja. Kena cari orang tak akan lepas benda tu. Tak, duit ribu-ribu orang tak lepas, orang akan cari. Sebab tu kita, tapi dari segi hukum, kalau barang-barang haji negeri tu kok mana pun setahun je. Setahun tu boleh dimiliki tapi dengan syarat dhaman, tapi tak payah hilang dah. Tapi takdirlah ada orang lepas tahun kita hilang, kata kita pakarlah mah tu, kita jual ke apa. Lepas setahun lebih 2 tahun mari tuang dia mari tanya, kita tak hilang dah tapi dia tanya masjid ada dah rata emas saya sekian-sekian. Masjid tahu kita selama ni setahun hilang dah, muka kita hari-hari kat tempat parking tu. Masjid tahu lah. Masjid pun tanya, kok itu rata emas tu kok jual dah. Tuang dia mari cari. Kena ganti balik. Dah saya lelah dah setahun, tak apa lah kok. Setahun lelah tak lelah pun kena pulang. Kena pulang. Lepas tu kena ganti ya. Kena ganti harga masa dijual. Dia jual dapat harga berapa, kena ganti harga tu. Ganti duit. Sekarang kan dia masalah WhatsApp dia akan WhatsApp dia kata kalau nak apa dia beri nombor telefon dia. Dia cepat kesan. Okey, boleh, tapi itu salah satu cara, tapi dia tidak menafikan dia kena juga duduk di tempat. Jangan duduk rumah goyang kaki WhatsApp je. Tak boleh, tak cukup. Kadang-kadang WhatsApp tu bukan sampai pada semua. Jauh macam jumpa dekat Arena. Maknanya tak boleh dia nak. Memang kena. Tapi kena perhabis lah. Berapa minggu kena duduk sana sewa rumah. Bukan senang nak dapat. Kita jumpa barang kat RNR jauh Kedah Jadi kena duduklah sana untuk tempoh dalam 2 bulan 3 bulan, satu kerja pula. Sebab tu dia beri hukum. Kalau kita rasa tidak amanah, ada hukum kan, jangan ambil. Saya tak, kita nanti tak boleh nak tunaikan hak. Ini Syekh sebut, dia kata Syekh Muhammad, bukan dalam kitab ni, dalam kitab lain. Dia kata, dia sebut di sini ilaha illallah, dia kata mengambil tu, mengiklankan itu hukumnya adalah wajib. Dia kata mengiklankan dulu, haram satu orang yang dia ambil lepas tu dia simpan, walau dia tak guna, dia simpan saja, tak boleh, haram mata dia. Dia kena pergi sesat barang tadi. Okey, itu cara dia. Okey, kemudian ni tempat pengumuman ni yang keempat ni. Sila baca pengumuman mestilah. Pengumuman mestilah dibuat di tempat-tempat awam, tempat membeli belah, luar pintu masjid dan sebagainya di mana manusia berhimpun. Malah pengumuman perlu lebih kerap dilakukan di tempat ia ditemui kerana biasanya pemilik akan mencarinya di situ. Walau bagaimanapun, makruh mengumumkannya di dalam masjid kerana pengumuman ini akan mengganggu orang ramai yang bersembahyang dan berzikir. Rasulullah SAW pernah menegur perbuatan ini. Baginda bersabda, "Man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjid falyaqul la radallah alaik fa innal masajid lam tubna lihada." Siapa yang mendengar seorang lelaki yang mengangkat suara di dalam masjid bagi mencari sesuatu barang yang hilang, maka hendaklah dia berkata, semoga Allah tidak akan memulangkannya kepada kamu. Sesungguhnya masjid tidaklah dibina untuk tujuan ini. Dia mesti elang nampak tu. Semua tempat orang ramai lagi molek elang. Dan wabil khusus di tempatnya kita jumpa barang. Ada gambar dia, ada Kedah pergi Kedah. Tempat yang jumpa barang kena elang. Elang semua. Namun makruh diiklankan dalam masjid, dalam masjid. Siapa yang ada kehilangan sekian-sekian lah. Makruh mengiklankan sesuatu barang hilang dalam masjid, tak boleh. Makruh.
Dia disebut hukum di sini makruh. Siapa ada jumpa barang saya ke, ataupun siapa yang ada kehilangan, tu ada hukum dia. Disebut makruh. Ni Syekh pun sebut wa yukrah yu'arrifu hadakhil makruh, mengumumkan barang hilang dalam masjid. Tak boleh tuan-tuan. Mana semua masjid buat, masjid-masjid lah. Siapa yang ada kehilangan ini salam jumpa, tak boleh. Kena kaedah lain. Kena pergi luar lagi, keluar sekali hilang, buat announce kat luar masjid. Makruh, tapi tak haram lah. Makruh. Siapa yang dia ada iklan, Nabi ajar siap. Nabi ajar siapa duk iklan barang hilang dalam masjid, kita doa la raddallah dhalah. Mudah-mudahan barang kamu tak dijumpai sampai bila-bila. Sampai gitu. Doa. Macam mana? Macam mana? Dia iklan. Tak, dia kata gini dalam hadis ni. Ni sebab dua kitab. Dalam hadis ni dia gunakan dalil hadis ni, dia kata man sami'a rajulan yanshudu dhalatan. Sesiapa yang mendengar seorang lelaki yang mengangkat suara dalam masjid bagi mencari sesuatu barang yang hilang, dia dalam hadis ni, ini terjemahan dia tu. Kalau lamatan dia tu, siapa yang mendengar seorang lelaki mengiklankan barang hilang dalam masjid, maknanya lebih umum lah. Terjemahan dia tu simple je, tak macam dia punya bukan terjemahan apa, matan dia tu simple je. Siapa yang ada iklan benda barang hilang, gitu je matan dia tu. Maknanya dia hilang ke, siapa hilang ke, lebih umum lah. Matan hadis tu ternyata lebih umum. Pasal tu dalam kitab Mu'tamad yang saya pegang ni pun dijadikan hadis ni sebagai dalil, siapa-siapa iklan barang hilang dalam masjid makruh. Macam gitu, umum. Digunakan hadis ni sebagai dalil. Dalam kitab Mu'tamad, Dr. Muhammad Zuhaili pun khabar gitu kok. Dia kata makruh mengiklankannya, iaitu mengiklankan barang hilang dalam masjid. Iklankan maksudnya siapa ada kehilangan, makruh. Benda cerita barang hilang dalam masjid, mengiklankan barang hilang. Siapa punya barang hilang ni, tak tahu siapa punya, nak tolong hilang je, makruh. Jadi dia ambil dalil rafa'as saut, ilah dia ni, ilah dia mengangkat suara, mengganggu orang sembahyang. Jadi cuma kita boleh berhujah sikit dengan ni dengan apa yang kita buat dia. Apa dia? Dari segi sudut ilah dia gini. Apa pasal ilang barang hilang ni jadi makruh? Cari punca dia. Ilah dia disebut di sini. Ilah dia mengganggu orang sedang sembahyang dan sedang berzikir. Maknanya kalau saya iklan bukan ketika orang sembahyang, bukan ketika orang sedang berzikir, mana ternafi ilah. Tu je kita boleh jawab. Kalau macam saya iklan tapi sekarang tak ada orang sembahyang ni, tak ada. Memang tengok dah, tak ada orang tengah sembahyang. Jadi pada ketika itu al-hukmu yaduru haula al-illah, kan? Hukum ni dia berpusing di keliling illah. Sebab pasal apa tak boleh hilang barang hilang? Pasal benda tu tak sesuai, orang masjid ni orang nak sembahyang, macam gitu, mengganggu. Jadi bila hal keadaan yang tidak mengganggu, maknanya boleh maknanya harus kena tengok waktu molek jangan orang tengah sembahyang sunat, orang tengah apa kita hilang, tu tak boleh, makruh. Kalau kita ambil, tapi pengumuman itu secara umumnya mengumumkan barang hilang, sama ada dia yang punya barang hilang ke ataupun dia tak tahu, dia tengah mencari tuan. Sebab dua-dua kitab ni diguna hadis ni sebagai hujah makruh hilang barang hilang dalam masjid. Cuma ilah tu kita boleh munaqashkan, maknanya kita boleh jawab lagi lah. Bab ilah tak, kita ilang bukan waktu orang sembahyang pun. Waktu orang tak sembahyang ni dia macam sama macam apa benda ni, orang buat hujah kata main gendang ke apa, qasidah dalam masjid mengganggu orang sembahyang. Bila qasidah tengah orang sembahyang?
Zaman bila orang qasidah ni tengah orang sembahyang. Jadi kita kena faham, sekarang ni harus ke tak harus dalam masjid? Kalau kita kata tak boleh main gendang dalam masjid, pasal apa? Ganggu orang sembahyang. Ganggu orang sembahyang. Baik, mana-mana persembahan qasidah dalam masjid bukan pada waktu orang sembahyang. Waktu tu tak ada orang sembahyang, semua orang mendengar. Maknanya sebab tu ada hadis yang Nabi suruh pukul lepas akad nikah dalam masjid. Nabi kata udrifu 'alaiha bid-dufuh, tolong pukul sikit dengan kompang bila majlis akad nikah. Ini mana majlis akad nikah ni? Dalam masjid. Menunjukkan bukan isu pukul, isunya ialah apa? Mengganggu orang sembahyang, potong sembahyang. Tetapi program-program maulid ke program apa ke dia adakan selepas daripada solat maghrib dan sebelum solat isyak. Ganggu. Dan kalau membahaskan tentang konsep mengganggu orang, maka bukan hanya gendang mengganggu, baca Fatihah kuat-kuat pun mengganggu. Baca Quran kuat-kuat pun mengganggu. Kalau ikut gangguan lah. Sama juga bila kita membahaskan dalam konsep ni. Kat sini kita boleh jawab apa? Kalau macam kita hilang juga barang hilang, tapi kita pastikan masa tak ada orang sembahyang, tak ada orang berzikir, tak ganggu. Pasal ini tak ada kena mengena dengan maksud pembinaan masjid. Jadi kena pastikan benda tu. Masjid tak berzikir bila nampak orang hilang gitu, kita pun doa la raddallahu alaik, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barang yang hilang itu ke atas kamu, dia kata. Macam orang hilang nega, la ribah la rabih li tijarati, tidak ada keuntungan pada bisnes kamu. Kalau orang buat bisnes dalam masjid. Baik. Dan dikecualikan di sini, dia kata dikecualikan di sini adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram dikecualikan, masya-Allah. Mana Masjidil Haram boleh hilang barang hilang. Masjidil Haram walau orang sembahyang. Ini khususiat pula, jadi ringan pula Masjidil Haram dalam bab ni. Dia kata dikecualikan kepada orang yang mengumumkannya di dalam Masjidil Haram kerana pengumuman. Oleh itu dia kata kerana orang yang mengumumkan penemuan barang yang hilang di masjid-masjid lain mungkin bertujuan memilikinya. Dia gitu. Siapa elankan masjid dekat Masjidil Haram, hukum dia harus, sebab dia elan memang bukan untuk memiliki. Sebab tak boleh memiliki kan? Kau bodoh kalau jumpa barang hilang kat Mekah, kan tak boleh memiliki. Tapi kalau jumpa barang hilang di selain daripada Mekah, boleh memiliki. Jadi takut Tok Bilal duk elan-elan depan tu, rupanya Tok Bilal nak. Gitu. Tok Bilal nak. Jadi maksudnya ada maksud kepentingan diri sendirilah. Gitulah. Itu yang harus ketika mana untuk di dalam Masjidil Haram. Sikit lagi. So kita mula lewat sikit dah, kita sikit lagi. Insya-Allah hari ni pun banyak sungguh kenduri raya apa benda ni. Jamuan raya tak habis lagi. Lagi. Sikit lagi lah apa tadi yang dalam keadaan ni kami merasakan pengumuman tersebut keadaan apa ni. Ni ada Syekh jawab sikit. Kemudian kemudahan ini dia kata mungkin perlu digunakan walau bagaimanapun larangan ini tidak membabitkan pengumuman menggunakan alat pembesar suara yang digunakan hari ini. Alat ini dibenarkan walaupun pada asalnya digunakan untuk melaungkan azan. Ini kerana pengumuman ini dilaungkan di luar masjid. Apa yang dilakukan hanya memanfaatkan alat pembesar. Nampak? Ada dia bahas gitu. Dia kata hari ni dia kata bila ada alat pembesar suara ni, Syekh ni hidup zaman sekarang ni bukan nak tumpu kepada orang yang dalam masjid, tapi pengumuman itu nak tumpu, nak gunakan manfaat alat pembesar suara ni yang boleh hebahan kepada barang yang hilang ni lebih umum, pasal pakai speaker luar. Kalau qasad dia, Syekh nak bahas kat sini, Syekh kata kalau qasad orang elang dalam masjid, tapi sebab moga speaker masjid tu duduk dalam masjid dan maksud dia adalah nak suruh dapat didengar dengan lebih meluas, pada ketika tu Syekh kata tak ada masalah, boleh. Dia kata maknanya sekarang ni kamu ni memang nak elan dalam masjid ke kamu nak pakai speaker masjid tu supaya lebih umum. Kalau maksudnya untuk bahan yang kat luar,
itu maksudnya hukum dia adalah harus. Jadi kemudahan ini dikata mungkin perlu digunakan, terutama di bandar-bandar besar yang ramai penduduknya, sering berpindah gandah. Kemudian ini tidak perlu disia-siakan walaupun seelok-eloknya tidak digunakan, kecualilah jika pengumuman yang dibuat membabitkan kehilangan kanak-kanak. Dalam keadaan ini kami merasakan pengumuman tersebut kadang-kadang wajib dilakukan kerana ia membabitkan nyawa dan membantu meredakan kebimbangan ahli keluarga. Maksudnya hak tak ada khilaf kalau kita iklan hilang orang, hak ni pakailah masjid ke apa benda semua gitu. Dia nak gapo Kalau hilang barang ni tadi seelok-eloknya ditinggalkan. Tapi harus. Tapi dalam bab nyawa pakailah apa-apa wasilah pun. Ada elang masjid, elang Jumaat, elang silakan, tak ada masalah. Di samping dapat meredakan tangisan kanak-kanak ini yang mungkin menangis sekian lama sebelum ditemui oleh ahli keluarganya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita berhenti situ insya-Allah. Kos pengumuman. Ini yang apa ditanya oleh Tuan Haji Asri tadi. Kos pengumuman, siapa nak cover kos? Takrif kita hari-hari kita buat keluar pakai kos lah. Ada kos nak elang kat orang ni. Siapa tuang dia jumpa, esok tiba-tiba tuang dia jumpa, siapa nak cover kos? Ada kalau pakai kos lah. Siapa nak cover? Boleh minta tak dengan tuang dia balik? Ataupun kita akan refer pada pemerintah. Itu yang akan dibahaskan insya-Allah di kuliah yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.